Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Alfat bin Abdullah Sani, merupakan pemilik dan pewaris di salah sebuah pulau dalam Taman Merintun Sakaran. Tujuan saya membuat video ini bukanlah untuk berbangga diri, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tapi when it comes to my rights, there is no compromise. I know my rights, and I am entitled to my own opinion. Tiada kompromi bila berkaitan soal hak dan perundangan. Jadi saya terpanggil untuk membuat video ini, memberi penjelasan kepada seluruh rakyat Malaysia mengenai isu yang menggemparkan saya rasa 2 minggu lalu, di mana seorang individu yang kita sanjungi dan kita sayangi dan saya hormati, Ustadz Ebit Liu, dihalang untuk membangunkan sekolah atau pusat kegunaan masyarakat di salah sebuah pulau dalam Taman Merintun Sakaran. Sebenarnya sudah 2 minggu isu ini berlalu, dan saya meneliti dan menunggu individu yang berkepentingan, individu yang mentakbir sempurna ataupun pewaris dalam Taman Merintun Sakaran untuk menjelaskan kepada semua rakyat Malaysia mengenai fakta apa itu Taman Merintun Sakaran. Tapi sehingga hari ini tiada seorang pun yang memberi fakta yang sebetulnya, yang sebenarnya. Jadi saya terpanggil untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya hormati dan sayangi semua mengenai apa itu Taman Sabah, Taman Merintun Sakaran. Jadi saya ada menyediakan beberapa poin untuk saya bahaskan dan bincangkan kepada Anda semua. Oke, yang pertama, apa itu Taman Sabah? Oke. Taman Sabah ini adalah satu badan berkanun atau badan perundangan yang bertujuan untuk melestarikan, menjaga ekosistem dan kepelbagaian biodiversity di dalamnya. Jadi bila kita berbincang mengenai Taman Sabah ini, sebelum pembentukan Malaysia 1963, kita sudah ada satu ordinan yang dinamakan Ordinan Taman Negara Sabah 1962. Akan tetapi selepas kita membentuk Malaysia pada 1977, ordinan ini sudah digantikan kepada Enactment Taman Nasional 1977. Dan enactment tersebut telah dimansuhkan pada 1984 yang dinamakan sebagai Enactment Taman 1984, dan ianya terpakai sehingga hari ini. Taman Sabah merupakan badan perundangan yang terdapat dalam enactment ini. Jadi Taman Sabah ini terdiri daripada ditakbir oleh pemegang-pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk menjaga taman-taman di bawahnya. Menurut pengetahuan saya, sehingga hari ini terdapat 9 atau 10 taman yang berada di bawah Taman Sabah, seperti Taman Tunku Abdul Rahman di Kota Kinabalu, Taman Pulau Penyu di Sandakan, Banjaran Kroke di Keningau, Tawau Hills di daerah Tawau, dan Taman Sipadan di Semporna, dan seterusnya Taman Merintun Sakaran, dan beberapa yang lain. Jadi bila kita berbincang mengenai soal perundangan ini,
ini adalah salah satu yang mesti kita hormati sebagai rakyat Malaysia yang duduk di negara ini. Jadi Ustadz Ebet Liu tertakluk di dalam perundangan dan enactment Taman-Taman Sabah di bawah Section 48 yang viral. Saya rasa viral, yang undang-undang yang akan dikenakan kepada beliau jika membina struktur di dalam Taman Merin, yang akan saya rasa dikenakan denda sebanyak 300.000 dan penjara setahun. Dan untuk makluman semua, kalau saya tidak silap, sebelum pindaan 1996, hukuman tersebut adalah 500.000 ringgit dan penjara 5 tahun. Dan pada pindaan 1996, ia dikurangkan. Jadi apa yang perlu rakyat Malaysia tahu semua, masalah ini adalah berkaitan dengan perundangan. Dan hal perundangan ini perlulah kita hormati sebagai rakyat Malaysia. Dan apa pula Taman-Taman Sabah? Oke. Seperti yang saya bincangkan tadi, di Taman Sabah terdapat 9 ataupun 10 taman merin dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Taman Merin Tun Sakaran. Oke, biar saya jelaskan apa itu Taman Merin Tun Sakaran. Oke, Taman Merin Tun Sakaran ini diwartakan pada 22 Julai 2004 yang terdiri daripada 8 buah pulau. Oke, bila saya sebut 8 buah pulau, ia adalah Pulau Boi Dulang, Bot Gaya, Silangau ataupun Mantabuan, Salakan, Sibuun ataupun Sibuan, Pulau Sibangkat, Maiga dengan Tatagan, pulau yang terkait dengan kontroversi. Dan pewartaan ini bukan sahaja terdiri daripada 8 buah pulau. Ia bersama-sama dengan terumbu karang yang mengelilingi pulau tersebut di lautan Darvel Bay, Celebes. Jadi hal ini perlu Anda tahu. Sebenarnya Ustadz Ebet Liu dan timnya tertakluk kepada 2 peraturan. Yang uniknya tentang Taman Merin Tun Sakaran ini adalah ia berbeza dengan taman-taman yang lain, seperti Taman Tunku Abdul Rahman di Kota Kinabalu, Taman Sipadan di Semporna sendiri, ataupun Taman Tun Mustafa di Kudat. Taman Merin Tun Sakaran ini adalah unik. Bila diwartakan pada tahun 2004, terdapat 6 hak-hak dan keistimewaan kepada pemilik dan pewaris di dalam Taman Merin Tun Sakaran. Benda ini perlu Anda tahu dan perlu dijelaskan, bukan sahaja kepada rakyat Malaysia, malahan pemegang-pemegang amanah di Taman-Taman Sabah, terutamanya di daerah Semporna. Benda ini perlu Anda tahu. Dan benda ini tidak boleh kita main. Ini adalah soal hak-hak dan keistimewaan. Dan saya cakap sebentar tadi, bila soal berkaitan hak dan keistimewaan, tiada kompromi. Saya akan lawan. Jadi, sebenarnya tiada sesiapa yang menghalang Ustadz Ebet Liu untuk mendirikan pembangunan di sana. Tapi ia adalah tertakluk
dengan perundangan. Dan Taman Merin Sakaran mempunyai perundangan sendiri, bukan seperti taman yang lain. Dan kalau di kesempatan ini saya ingin berkongsi kepada Anda semua mengenai apa itu hak-hak dan keistimewaan pemilik dan pewaris di Taman Merin Tun Sakaran. Yang pertama adalah pemilik dan pewaris di Taman Merin Tun Sakaran mestilah tidak diganggu oleh kerajaan dan tidak diambil gerannya selepas pewartaan pada tahun 2004. Kedua, hak adat negeri. Hak adat negeri yang wujud di semua pulau yang terlibat dan diiktiraf dan tidak akan diganggu. Ini adalah salah satu penjelasan yang penting yang harus ditahu oleh semua orang, terutamanya rakyat Malaysia dan pemilik dan pewaris sendiri yang terdapat di Taman Merin Tun Sakaran. Oke, syarat ketiga adalah semua kawasan tanah perkuburan yang wujud di semua pulau tersebut hendaklah dikekalkan sebagai kuburan orang-orang Islam dan tidak akan tergugat oleh pengisytiharan ini. Setiap pulau yang ada perkuburan di Taman Merin Tun Sakaran haruslah dipagar dan dipelihara. Dan saya harap taman-taman Sabah atau pemegang amanah take note tentang pasal ini. Dan seterusnya yang keempat adalah setiap wakil yang terlibat di setiap pulau hendaklah dilantik sebagai pemegang amanah di Taman Merin Tun Sakaran yang dikenali sebagai LCF ataupun Local Community Forum yang sudah ditubuhkan selepas pewartaan 22 Julai 2004 di Taman Merin Tun Sakaran. Dan seterusnya adalah setiap pembangunan yang dibuat di pulau terlibat hendaklah melibatkan secara langsung pemilik geran dan penuntut hak anak negeri di Sabah yang telah dikenal pasti secara sah. Oke. Dalam setiap hak dan perundangan ini, yang nomor 5 ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui, terutamanya rakyat Malaysia ataupun taman-taman Sabah sendiri. Setiap pembangunan yang dibuat di mana-mana pulau yang terlibat hendaklah melibatkan secara langsung pemilik geran atau penuntut tanah anak negeri yang telah dikenal pasti secara sah. Dan pembangunan dibuat tidak akan menyebabkan tanah mereka diambil. Seterusnya yang terakhir adalah sebarang bentuk pembangunan yang dibuat sama ada oleh pihak individu ataupun secara usaha sama ataupun joint venture hendaklah dirujuk kepada taman-taman Sabah untuk ulasan dan kelulusan ianya supaya ianya dapat diselaraskan dengan konsep pelancongan di taman-taman Sabah. Jadi, ada perkataan setiap pembangunan hendaklah dirujuk untuk diluluskan dan kelulusan taman-taman Sabah. Dan kalau kita amati hak dan keistimewaan yang nomor 2, semua pemilik dan pewaris yang diiktiraf tidak akan diganggu. Jadi persoalan ini ataupun pewartaan ini harus diamati oleh pemegang amanah di taman-taman Sabah. Soal yang seterusnya saya hendak bahaskan adalah jangan politikkan hal ini.
Jangan mudah terpedaya dengan retorik atau dakya, retorik politik. Isu ini mendapat perhatian yang luas. Satu, Malaysia. Dan saya lihat kebanyakannya parti-parti politik menggunakan untuk melaga-lagakan. Jadi jangan jadi manusia yang kurang bijak. Jangan jadi rakyat yang kurang bijak. Setiap perkara yang berlaku mesti ada sebab. Kita kena cari dan tanya orang. Ataupun boleh buka Google, tulis saja pewartaan Taman Merin Tun Sakaran. Saya rasa ada. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita janganlah mudah terpengaruh dan terpedaya dengan kumpulan-kumpulan tertentu maupun kumpulan-kumpulan politik yang melaga-lagakan kita. Sebenarnya tiada kaitan pun dengan politik ini, beda urusan. Dan seterusnya adalah isu DO sempurna. Oke. Sebenarnya isu DO sempurna Encik Suhaimi, Haji Ijib, sebenarnya dia tiada kena mengena. Tiada kaitan pun. Dan saya rasa tidak semua, ada beberapa yang saya lihat video yang dia mau naik di Facebook, ada benarnya. Dan saya rasa beliau perlu menjelaskan dengan terperinci mengenai ketuk pintu. Ketuk pintu itu adalah yang saya sebut tadi, perundangan khas yang diwartakan di Taman Sabah. Bukan perundangan khas yang diwartakan di Taman Sabah, tapi perundangan khas yang diwartakan di Taman Merin Tun Sakaran. Ini yang perlu Anda tahu. Jadi untuk kes Ustadz Ebit Liu, dia perlu rujuk dengan taman-taman Sabah dan rujuk lagi kepada pewartaan hak keistimewaan pemilik di Taman Merin Tun Sakaran. Jadi kita tidak boleh senang-senang dengan mudah pergi ke tempat orang terus membina struktur bangunan di kawasan tersebut. Jadi hal ini perlu kita tahu dan kita perlu hormati hak orang lain. Oke, isu kedua yang saya mau bincangkan adalah isu keselamatan. Soal keselamatan Ebit Liu memang untuk yang saya dimaklumkan adalah beliau di escort dan dikelilingi sepanjang bantuan oleh anggota polis, Eskom dan sebagainya. Jadi tiada masalah, tiada hal dan tiada kaitan pun dengan insiden penculikan yang tiba-tiba saya nampak di media sosial. Saya rasa sangat marah kepada individu yang mengaitkan insiden penculikan karena isu ini akan memberi impak yang negatif terhadap daerah sempurna. Dan isu penculikan ini tiada kaitan sekali dengan S-Zone ataupun Eastern Sabah Security Zone, yaitu S-Zone. Untuk pengetahuan semua, S-Zone ditubuhkan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak selepas insiden pencerobohan Sulu pada tahun 2013 yang terdiri daripada 10 daerah di perairan Sabah, dari Kudat, Kota Marudu, sehinggalah Tawau ke Sempurna. Jadi kalau saudara atau rakan-rakan mempersoalkan tentang penculikan, kenapa Sempurna saja? Bukan daerah-daerah yang lain. Sebab itu saya cakap, tiada kaitan dengan isu keselamatan. S-Zone itu ditubuhkan selepas insiden pencerobohan Sulu di selatan Filipina ke Sabah pada 2013 dan dilancarkan oleh
mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib bin Razak. Jadi tuduhan-tuduhan begini adalah tuduhan tidak berasas yang akan memberi impak negatif terhadap daerah sempurna sendiri. Dan yang kedua, saya ingin bercerita berkaitan fakta kedatangan pelancong ke Sempurna pada tahun 2018. Untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan rakyat Malaysia, di Sabah, daerah Sempurna, setiap tahun ataupun setiap bulan dihadiri lebih daripada 50,000 pelancong hanya ke daerah Sempurna saja. Dan di Bohek Dulang saja dalam masa setahun, kedatangan pelancong ke Bohek Dulang melebihi 100,000 pelancong. Jadi bila kita berbincang atau berkata soal penculikan, kenapa ramai pelancong datang ke Sempurna? Ini persoalan yang harus kita timbulkan. Sebenarnya tiada impak penculikan, dan statistik pun memberitahu 80% daripada pelancong yang datang ke Sempurna adalah orang asing dan 20% adalah lokal ataupun pelancong tempatan. Ini menggambarkan pelancong luar pun tidak takut untuk datang ke Sempurna, tapi orang tempatan sendiri, orang Malaysia sendiri takut untuk mengunjungi Sempurna. Kedatangan pelancong asing 80% ke daerah Sempurna menunjukkan isu keselamatan amat terjaga. Malahan pelancong asing sendiri yang lebih ramai berkunjung ke Sempurna berbanding pelancong tempatan. Jadi soal penculikan atau apa segala tidak berkaitan sama sekali. Jadi saya harap dengan penjelasan ini semua rakyat Malaysia faham dan tahu, dan perlu ambil tahu tentang perkara ini. Oke, isu kedua yang ingin saya bahaskan adalah isu PDRM, MKN, Taman-Taman Sabah dan juga Kerajaan Negeri Sabah. Saya telah mencari dan mengkumpulkan beberapa kenyataan yang dibuat oleh Pesuruhanjaya Polis Sabah, Datuk Hazari Ghazali, yang mendakwa Pesuruhanjaya Polis Sabah tidak pernah menghalang usaha kebajikan Ebit Liu. Pihak Taman-Taman Sabah pula membenarkan Ustaz Ebit Liu ke Taman Sabah walaupun terdapat SOP yang ketat yang telah dikuatkuasakan 13 Januari kalau saya tidak silap, selepas dengan pelaksanaan PKP. Jadi saya rasa semua badan atau individu yang berkepentingan tidak menghalang Ustaz Ebit Liu untuk membantu masyarakat di Sempurna dan menjalankan aktiviti kebajikan beliau. Kerajaan negeri pun tidak pernah mengeluarkan sebarang larangan kepada sesiapa sahaja untuk melaksanakan kerja kebajikan. Jadi, soal Ustaz Ebit Liu dihalang ini adalah tiada kaitan dengan Taman-Taman Sabah maupun DO Daerah Sempurna, Majlis Keselamatan Sabah atau Malaysia, dan juga Pesuruhanjaya Polis Sabah. Semua badan-badan yang berkepentingan ini tidak menghalang
dan membenarkan aktiviti kebajikan Ustadz Ebet Liu di Sampurna Sabah. Jadi saya harap kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Sampurna, supaya tidak terpengaruh dengan retorik-retorik atau kumpulan-kumpulan yang melaga-lagakan dan membesar-besarkan isu ini. Seterusnya adalah isu surat viral. Oke, saya pun ada lihat dan tengok surat yang viral di media sosial. Saya nampak surat itu bertarik 27 Januari 2021. Dan sememangnya surat itu adalah awal. Maksudnya surat itu mereka memaklukkan awal kepada daerah Sampurna. Jadi bila saya amati surat berkenaan, dan saya perlu baca juga sekali lagi, yaitu surat yang bertajuk Permohonan Kebenaran Memasuki Negeri Sabah bagi kawasan daerah Sampurna bagi misi bantuan kemanusiaan. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Adalah dimaklumkan bahawa pejabat ini tiada halangan untuk memberikan kebenaran kepada pihak Tuan Daerah Sampurna bagi menjalankan misi bantuan kemanusiaan pada 28 Januari sehingga 2 Februari 2021. Sehubungan itu, kemasukan sukarelawan seperti di lampiran E hendaklah mematuhi peraturan tempo perintah kawalan pergerakan PKP yang sedia ada. Dan surat ini tidak sama sekali menyentuh pembinaan pusat masyarakat ataupun sekolah di dalam Taman Medan Pencakaran. Yang ada hanyalah mereka diberi kebenaran untuk menjalankan misi bantuan kemanusiaan bermula 28 Januari sehingga 2 Februari. Jadi bila kita kaitkan soal pembinaan struktur di sana, kita harus merujuk semula kepada apa yang saya bincangkan sebentar tadi, yaitu perundangan khas yang diwartakan dalam Taman Medan Pencakaran pada 22 Julai 2004, yang mana sebarang pembangunan yang dibuat sama ada oleh pihak individu ataupun secara usaha sama dengan pemaju hendaklah dirujuk kepada taman-taman Sabah untuk diluluskan agar dapat diselaraskan dengan konsep pelancongan taman-taman Sabah. Jadi apa yang perlu kita ketahui di sini adalah sepatutnya Ustadz Ebet Liu atau tim Ustadz Ebet Liu memaklumkan kepada pejabat daerah Sampurna dan taman-taman Sabah, terutamanya taman-taman Sabah di daerah Sampurna, tentang pembinaan struktur atau bangunan sekolah masyarakat di salah satu pulau dalam Taman Medan Pencakaran. Oleh itu, hal ini membawa saya kepada usaha ataupun isu tim Ustadz Ebet Liu itu sendiri. Saya bukanlah marah ataupun berkata yang tidak baik, tapi tim Ustadz Ebet Liu perlu studi dan kaji sebelum datang membantu ke daerah Sampurna, terutama sekali ke Taman Medan Pencakaran. Sebab Taman Medan Pencakaran merupakan taman yang telah diwartakan dan mempunyai perundangan dan hak-hak keistimewaan sendiri di dalam Taman Medan Pencakaran. Oke, habis
berkaitan dengan soal surat viral tadi, saya akan ulaskan mengenai isu tim Ustadz Ebet Lio. Sepatutnya tim Ustadz Ebet Lio bertanggung jawab dan mengkaji ataupun studi tentang kawasan yang mereka hendak lawati. Mereka harus tahu apa itu Taman Meridian Sakaran. Mereka harus tahu apa itu Taman-Taman Sabah. Dan badan itu bukanlah badan yang bebas. Badan tersebut telah diperundangkan. Jadi hal ini adalah sangat penting untuk bukan saja tim Ustadz Ebet Lio, tim-tim yang lain juga yang hendak membuat aktiviti kebajikan di sana. Kita haruslah mengikuti cara dan prosedur yang betul. Dan saya hendak tegur individu yang bertanggung jawab yang menulis caption di Facebook Ustadz Ebet Lio yang menegangkan keadaan. Sepatutnya individu tersebut membuat satu kenyataan yang terperinci, bukanlah kenyataan yang tergantung, yang mengakibatkan isu tersebut besar dan mendapat perhatian ramai pihak. Jadi saya harap selepas ini individu yang bertanggung jawab tim media Ustadz Ebet Lio menulis dengan terperinci supaya perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi. Saya secara pribadi sangat hargai usaha Ustadz Ebet Lio, dan saya sendiri pun merupakan seorang individu yang gemar dan minat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dari bangku sekolah lagi. Jadi saya sangat paham dan saya sangat sokong usaha Ustadz Ebet Lio dan timnya. Tapi kita perlu mengetahui dulu cara dan prosedur yang betul untuk membantu. Itu saja. Jadi bukan saya mau berbangga diri ataupun mendapik dada. Frankly speaking, Taman Meridian Sakaran baik untuk pemilik dan pewaris, tapi tidak baik untuk orang luar. Saya cakap tidak baik untuk orang luar. Mereka perlu mengikuti prosedur dan cara yang betul untuk membuat aktiviti di sana. Sebab setiap waris dan pemilik di pulau berkenaan mempunyai hak dan keistimewaan yang tersendiri. Jadi, jika kita hendak ke kawasan orang, kita perlu tahu prosedur dan cara. Saya tekankan prosedur dan cara ini banyak kali. Sebab orang luar ataupun tim-tim yang mau menjalankan aktiviti perlu peka dengan hal-hal seperti ini. Kerana hal ini adalah penting. Kalau Anda tidak mengikutinya, bermakna Anda memang tidak boleh buat atau membangunkan pembinaan struktur pusat sekolah dan sebagainya di dalam Taman Meridian Sakaran. Dan seterusnya, sebagai umat Islam, saya melihat perkara yang berlaku di sekeliling kita mempunyai hikmah yang tersendiri. Dalam hal Ustadz Ebet Lio, isu ini membawa atau membuka mata ramai pihak tentang Sempurna. Sebelum ini Sempurna terkenal dengan syurga laut yang mempunyai keindahan pulau-pulau yang bertaraf dunia. Tapi pada dasarnya, ramai individu yang tidak berpendidikan, yang tidak ada warga negara. Jadi hal ini harus dipertanggungjawabkan kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin daerah Sempurna. Saya harap dengan isu ini membuka mata Anda semua
tentang daerah kita sempurna. Akhir sekali, saya sebagai pemilik di salah sebuah pulau dalam Taman Merentun Sakaran dengan rendah hati dan berbesar hati mengizinkan Ustadz membina sekolah di tanah saya. Akan tetapi, jika Ustadz masih berhajat dan masih berkeinginan untuk membina di Pulau Tatagan, Ustadz boleh berjumpa dengan stakeholders ataupun individu yang berkepentingan di sana, ataupun pewaris. Berbincanglah dengan baik, berbincang dengan pewaris dan juga taman-taman sahabat sendiri untuk kelulusan, agar pembinaan tidak menjejaskan ekosistem yang terdapat di sana. Sebenarnya tidak masalah untuk Ustadz membina struktur atau bangunan di dalam Taman Merentun Sakaran, tapi perlulah dengan prosedur dan cara yang betul. Dan kepada penduduk sempurna yang saya kasihi dan saya hormati, mangatai mangud, subaida tut kita maglak sit kabunalan, supaya kita di masasat apal kalak negatif, bukan kita dairik menghukum, ambal menjari kita terus amia kasan manusia sedih. Islam adalah agama yang suci, menghormati semua, tidak kira fahaman. Jadi akhir sekali, semoga penjelasan saya ini dapat menjawab segala persoalan Anda semua, terutamanya penduduk Malaysia. Sekian dan terima kasih.